Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari ini. Untuk topik yang terakhir iaitu luas dan juga isi padu. Okey, jadi kita boleh start lah kot. Okey, jadi kita pergi pada insya-Allah hari ini kita akan cuba habiskan chapter ini. Okey. Okey, jadi boleh nampak slide boleh nampak? Okey, jadi kita pergi pada pengenalan untuk luas dan juga isi padu. Jadi untuk luas dan isi padu ni sebenarnya dia ada kesinambungan juga dengan chapter yang sebelum ni lah. Okay, chapter yang sebelum ni kita belajar apa? Kita belajar bagaimana untuk kita membuat vertical control dengan menggunakan ukur aras. Manakala horizontal control dengan menggunakan ukur terabas. Betul. Dan ukur tachymetry dia akan apply untuk mendapatkan koordinat butiran yang ada pada permukaan bumi. Okay, koordinat ini ada apabila kita kata koordinat maksudnya dia melibatkan x, y, z lah. X, y, z maksud melibatkan vertical control dan juga horizontal control. Okey, jadi dengan menggunakan data-data tadi iaitu vertical control dan juga horizontal control dan juga data butiran daripada plan tachymetry. Okey, dan sebenarnya daripada plan tachymetry itu sendiri kita boleh mengira luas. Kita boleh mengira luas, kita boleh mengira isi padu. Luas dan juga isi padu daripada data-data yang kita ada itu. Okey. Data yang kita ada itu adalah data X, Y, Z ataupun sesuatu titik yang mempunyai koordinat X, Y, Z lah. Bila kita ada X, Y dan Z itu, kita boleh mengira luas dan juga isi padu. Sebenarnya dia ada kaitan lah. Sebab itulah topik ini diadakan pada last kali. Supaya dia boleh relatekan dengan chapter-chapter yang sebelum ini. Mana luas dan isi padu ini adalah antara aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita mengira luas dan juga isi padu. Yang mana luas ini apa tujuan luas? Tujuan luas untuk kita kira ini adalah untuk mengetahui kos-kos pembinaan. Seperti kos pengorekan, penambakan dan juga untuk kita angkut tanah lah. Okey, jadi daripada situ kita boleh mengira seperti mana yang contoh tadi. Dan kita boleh convert kepada kos untuk sesuatu pembinaan. Okey, jadi untuk keedah pengiraan bergantung kepada bentuk kawasan yang terlibat lah. Dia akan bergantung kepada keadaan topografi kawasan tersebut. Okey. Luas kita pergi pada lebih detail berkenaan dengan luas. Jadi luas ini juga sebenarnya adalah salah satu permulaan, salah satu fundamental lah sebenarnya. Daripada luas itu kita boleh dapat isi padu maksudnya. Daripada luas kita boleh kira isi padu. Isi padu sama dengan apa? Isi padu sama dengan luas kali dengan tinggi. Luas kali dengan tinggi. Sebab itulah kalau kita dapat luas, kita boleh kira isi padu. Kalau kita tengok kat sini, isi padu dihitung berpandukan keluasan permukaan kawasan. Jadi untuk mengira isi padu, kita kena kira luas dahulu. Luas permukaan kawasan pembinaan kita. Okey. Luas boleh ditentukan dari plan yang diplot dengan menggunakan skala tertentu lah. Jadi luas ini kita boleh kira dengan menggunakan plan. Plan tachymetry contohnya. Okay, plan
tachymetry. Daripada situ kita boleh mengira luas kawasan pembinaan kita. Okey. Jadi keluasan tanah terbahagi kepada 3. Yang pertama, luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan lurus. Yang kedua, luas yang dilingkungi oleh garisan tidak lurus ataupun irregular. Yang ketiga adalah luas yang dilingkungi oleh gabungan garisan lurus dan juga garisan tidak lurus. Okey, jadi kita akan belajar macam mana kita nak kira luas yang dilingkungi oleh garisan lurus. Bagaimana untuk kita mengira luas yang dilingkungi oleh garisan tidak lurus. Dan bagaimana untuk kita mengira sekiranya ada kedua-dua keadaan tersebut, iaitu garisan lurus dan juga tidak lurus. Jadi keluasan tanah. Keluasan tanah untuk garisan tidak lurus ni kita ada dua metod. Yang pertama adalah metod garisan lurus. Yang kedua adalah metod lingkaran geometri. Manakala untuk garisan tidak lurus, kita ada dua metod. Yang pertama menggunakan kaedah penggiraan. Dan yang kedua adalah menggunakan kaedah mekanikal. Gabungan garisan lurus dan tidak lurus, kita kena combine lah kedua-dua kaedah ni untuk mendapatkan bagi keadaan kawasan yang mempunyai garisan lurus dan juga tidak lurus. Kita combine lah dua kaedah ni untuk mendapatkan luasan tersebut. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, pada garisan tidak lurus, pada garisan pada garisan lurus ini, untuk metod B, lingkaran geometri ni sebenarnya kita dah belajar lah. Ya, ini dekat ukur terabas. Kita dah belajar macam mana nak kira menggunakan kaedah koordinat dan juga kaedah 2 kali latik 2 kali lipat. Yang tu. Ini kita dah cover lah dekat yang untuk yang B ni. Kita dah cover, ini kita dah belajar. Okay. So tinggal lagi yang kita perlu fokus pada bab ini adalah untuk A dan juga untuk yang ni lah. A juga dulu ni. Okay. Untuk yang garisan lurus dan juga kaedah penggiraan. Okay. Kita pergi. Okay. Boleh dengar tak suara ni? Ke tak dengar? Okey kan? Boleh. Okey, so kita pergi kepada luas yang dilingkungi oleh garisan lurus. Okey, luas yang dilingkungi oleh garisan lurus ni terbahagi pada 2. Oh, tadilah kan? Iaitu garisan lurus dan juga lingkaran geometri. Lingkaran geometri ni adalah apa nama ni yang kita buat ukur terabas tu lah. Kita dah belajar lah kan? Koordinat dan juga kaedah 2 kali latik kali lipat. Tu kan? So kita fokus kepada yang ni. Okay. Okey, garis lurus ni senang je lah. Sebab yang ni awak dah belajar dah dulu. Dekat SPM pun dah belajar ni. Ataupun dekat sini awak dah belajar dekat dia panggil apa? Matematik kejuruteraan. Okey. Jadi yang ni saya rasa tak perlu ajar banyak lah kot. Luas yang dibatasi oleh garisan lurus. Luas segitiga sempadan diketahui panjangnya. Okey, jadi untuk kira luas ni kita akan menggunakan formula inilah. Okey, cuma maybe formula ni maybe awak tak pernah tengok lah yang ni. Untuk yang inilah. Okey. Tapi tak apa, kita apply saja ni. Bukan saya pangkah ni tak apply. Okey, kita apply, maksud kita guna je formula ni. Okey. Yang pertama sekali kita kena tahu kalau kita ada segitiga macam ni. A, B, C. So kita mesti kena ada jarak dia. Jarak dia iaitu C lah. C ni ada dia punya distance. A ni dia punya distance. B pun dia punya distance. Okey. Jadi kita masuklah kira luas. Okey, luas sama dengan punca kuasa S kali dengan S tolak A. Okey, kali dengan S tolak B. Kali dengan S tolak C. Okey, A, B dan juga C ini adalah
jarak. Jarak dia punya sempadan lah. Kalau A ni adalah jarak sempadan antara B dan juga C lah. Okey, saya tak bawa itu, jadi susah nak menulis. Okey, B dan C adalah dia punya jaraknya A. Manakala B pula adalah sempadan jarak A ke C. C ini adalah sempadan jarak A ke B. Okay, S ni apa dia? S ni awak kena kira kat sini. Okay, S sama dengan A campur B campur C bagi 2. S tu adalah dia punya average sempadan. Okay, average dia punya sempadan garisan tersebut. Garisan segitiga tu. Jadi awak dapatlah luas. Macam tu je. Okay. Cuma kat sini, formula ni boleh digunakan apabila mana kita mengetahui dia punya jarak sempadan ini. Kalau tak ada jarak sempadan ni, tak boleh kita apply formula ini. Kalau tak ada, apa perlu buat? Kita kena carilah. Cari berapa jarak ni dengan menggunakan formula trigonometri ke. Contohnya dia bagi kat sini sudut ke. So, kita carilah nilai panjang dia tu. Macam tu. Cuma formula ni kita tahu bahawa apabila mana ada 3 sempadan diketahui panjangnya, baru kita boleh menggunakan formula luas ni. Okey, faham yang tu? Macam tu je, apply je. Cuma kena ingat rumus lah. Okey, luas segitiga, sempadan dan sudut. Jadi yang ini senang juga kan. Kalau yang ni kita dah biasa tengok lah. Kan? Untuk kira luas ni sama dengan 1/2 D. D itu adalah panjang daripada sini ke sini. Kali dengan T. Daripada sini ke sini. Okey, ini adalah T. Dan ini adalah D. 1/2 kali D kali T. Kita akan dapat luas segitiga ni. Okey. Luas segitiga ni. Okey, ini saya rasa faham. Okey, manakala untuk yang ini pula. Untuk yang ini kita akan menggunakan formula inilah. Luas sama dengan 1/2 A kali B sin C. A itu apa dia? Jarak dia, jarak sempadan dia. Untuk yang di sebelah sini. Bersebelahan dengan dia punya sudut. Bersebelahan dengan dia punya theta ni. Theta. Dan B ni pun jarak sempadan yang bersebelahan dengan theta. Okey. Jadi, itu adalah ini formula luas. Jadi, apabila mana kita tahu dua jarak sempadan A dan juga B ni, barulah, dan juga sudut dia punya sudut dia kat sini, ataupun theta kat sini, barulah kita boleh menggunakan formula ini. Luas ni. Jadi, sekiranya tidak ada, nilai itu tak ada, awak kena cari lah. Dengan menggunakan formula yang kedua. Formula ni lah. Okey, awak boleh cari lah. Ini dah biasa guna kan. Contohnya awak nak dapatkan jarak di A ni. Kat sini. So, awak gantilah A kat sini. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur dengan C kuasa 2 tolak dengan 2 B C lah. Cos mana? Cos theta lah. Cos theta yang tu lah. Yang bersebelahan tu lah. Yang ni lah. Cos theta ni. Oh, dapatlah jarak A ni. Kita tukar-tukar je. Ini dia untuk dapatkan C. Okey, macam tu lah. Kalau nak dapatkan B macam mana? Kat sini B. B. Kuasa 2. Sama dengan. Di sini C. Kuasa 2. Campur dengan. A. Kuasa 2. Tolak dengan 2. C. A. Cos theta. Macam tu ya. Formula ni kita boleh modify lah. Sama ada kita nak cari A ke, nak cari B ke, cari C. Jadi kita tukar-tukar macam tu je. Okey, boleh?
Ini saya rasa dah faham ni. Ini dah biasa tengok formula ni kan. Cuma formula tu kita faham formula luasnya kat situ. Dan sekiranya nilai yang dekat dalam formula tu tidak ada, kita kena cari. Kita kena cari. Dengan menggunakan formula trigonometri yang ni lah. Yang ni kita boleh banyak apply lah. Kita boleh guna apply banyak. Dekat tekimetri pun kita guna juga formula ni kan. Okey. So, untuk trapezium. Okey, trapezium ni dah biasa lah kot. Ni luas trapezium kan. Luas trapezium sama dengan 1/2. Okey, panjang A campur dengan panjang B kali dengan T. Kali dengan T. Okey, ni panjang A. Ni panjang B. 1/2 A campur B kali dengan T. Okay, kali dengan T. So, kita akan dapat luas trapezium. Okey, selesai untuk garisan lurus. Senang tak? Garisan lurus selesai. Yang ni pun dah selesai tadi. Yang ni dah selesai sebab kita dah belajar dekat chapter ukur rabas. Dan kita pergi kepada garisan tidak lurus pula. Kita fokus kepada garisan tidak lurus, iaitu kaedah yang pertama, iaitu kaedah pengiraan. Okey, jadi kat sini kata luas yang dibatasi oleh lingkaran geometri, yang inilah trabas lah. Ini kita dah belajar dekat trabas, jadi tak masalah. Okey, kita pergi pada luas yang dilengkungi oleh garisan tidak lurus. Okey, dengan menggunakan kaedah pengiraan dahulu. Okey, kaedah mekanikal ni dia menggunakan alat lah kan. Kalau saya dulu, saya guna benang je. Saya ambil benang, saya tekap dekat peta tu, saya pusing gitu. Lepas tu, kita tarik straight benang tu ukur dekat pembaris. Ukur dekat pembaris. Jadi, kita dapatlah panjang tu. Dan dengan dapat panjang tu, kita boleh kira luas. Tapi dengan, untuk kaedah mekanikal ni, dia ada alat dia. Dia panggil alat planimeter. Alat planimeter ni kita tolak je, kita akan dapat dia punya jarak. Okey, kita fokus kepada kaedah pengiraan. Okey, kaedah pengiraan yang pertama kita ada dua kaedah, iaitu kaedah menggunakan hukum trapezium dan yang kedua adalah menggunakan hukum Simpson. Okey. Satu lagi tadi. Tak apalah, kita fokus kepada hukum trapezium. Okey. Jadi kita tengok syarat hukum trapezium yang pertama sekali, iaitu satu kawasan yang dilengkungi garisan tidak lurus. Mana hukum trapezium ni untuk kita mengira luas kawasan yang dilengkungi oleh garisan tidak lurus. Okay, hukum trapezium menganggap jika sela antara offset adalah kecil, maka sempadan pada offset boleh dianggap lurus. Okay, jumlah luas kesemua trapezium menunjukkan luas sebenar kawasan tersebut. Okey. Jadi maksud ayat tadi dia kata offset lah. Ni adalah dia punya offset ni adalah dia punya tinggi ni lah. 0, O1, O2 ni offset lah. Jarak di antara offset tu maksudnya P. Jarak di antara offset ke offset ni adalah dia punya P ataupun dia punya interval tu lah. Okey, jadi garisan kita mana satu garisan kita? Garisan kita adalah yang inilah, yang tidak lurus ni. Okey, yang inilah. Ni tak lurus ni. So, kita buat potongan-potongan. Pada garisan yang tak lurus tu, kita buat potongan. Okey. Jadi, kita nak cari luas mana satu? Luas semua ni lah. Okey. Jadi, kalau kita tengok kat sini, dia kata jika sela antara offset adalah kecil, maka sempadan pada offset boleh dianggap lurus. Maksudnya maksudnya garisan ini dia menganggap lurus lah. Yang ni kita anggap dia lurus. Patutnya dia tak lurus kan, tapi semakin banyak kita buat potongan, semakin tepat kita punya pengiraan.
Maksudnya kaedah ni lah. Okey, dia jadi kita hukum ini dia menganggap garisan ini adalah lurus. Jadi untuk kita kira luas ni, kita akan kira lah satu persatu trapezium. Formula trapezium untuk mengira luas L1 kita pakai 1/2 panjang O1 campur dengan O2 kali dengan P. So kita dapatlah luas trapezium ni di sini. Okey. Okey, untuk hukum ini dia menganggap garisan yang di sini kita menganggap dia lurus. Maknanya kalau kita buat banyak potongan, semakin tepatlah. Banyak potongan dia semakin apa? Semakin tepat. Okey. Jadi untuk mengira luas ke semua ni kita kena kira satu-satu lah. Kira pula L2 pula, kira L3 pula, kira M4, L5, 6 dan 7. Dan kita campur semua, kita akan dapat luas keseluruhan. Itu adalah formula asas. Tapi kalau kita nak senang, kita boleh menggunakan formula yang satu lagi, iaitu yang inilah. Formula ini. Formula ini, dia dah combine semua. Lebih cepat lah berbanding kita buat satu persatu. Boleh juga, satu persatu kita boleh pakai formula ni. Ini formula asas dia. Okey, tapi kalau boleh, janganlah buat macam ni. Kita buat pakai formula yang kedua ni. Formula kedua ni, dia boleh, kita sekali kira, kita dapat semua. Okey, kita dapat semua. Jadi persoalannya bagaimana untuk kita menggunakan formula ni. Okey. Yang ni maybe masuk final ni. Jadi tak faham, tanya lah. Senang je ni. Okey. Kita tengok ke sini. L, luas. Luas. Okey, jadi P ni apa dia? P ni adalah dia punya interval lah. Sela ni. Sela yang kita potong tadi. Buat potongan-potongan tadi. Dia mesti ada sela lah. Dua lah. Okey, 01. 01 ni adalah panjang ini. Ataupun O1. Panjang yang pertama ni. Campur dengan 0N. N tu maksudnya kosong hujung. Ataupun ON. ON ke mana hujung? Adalah O8. Okey. O1 campur dengan hujung. ON tu maksudnya N lah hujung. Okey. Campur dengan 2 kali dengan yang selain awal dan juga hujung, iaitu iaitu O3, O4, O5, O6 dan O7. Okey. Nampak sini. ON tolak 1. Maksudnya O7 lah. Dekat sini. Okey. Yang ini dekat dalam ni. Ini campur ni kali dengan 2. Okey. So, kita dapatlah masuk dalam formula ni, dapat luas ni. Okey, faham tak faham? Okay, macam tu lah. Okey, P/2 O1 ini campur dengan O hujung, campur dengan 2 kali dengan O3 campur O4 campur O5 campur O6 campur O7. Itu maksud formula ni lah. Okey. Itu adalah jarak offset. Panjang sela adalah P. Okey. Okey. Faham tak faham? Okey, kita pergi kepada hukum Simpson. Okey, hukum Simpson bahagian kepada ruang yang genap. Sama ada 2, 4, 6 dan sebagainya. Bilangan offset menjadi ganjil. Okey, bahagikan kepada ruang yang genap. Bahagikan kepada ruang yang genap sama ada 2, 4 ataupun 6 dan sebagainya. Bilangan offset menjadi ganjil. Bilangan offset itu menjadi ganjil. Okey, hukum Simpson ni dia sesuai untuk mengira bagi
bilangan offset yang ganjil lah. Bilangan offset yang ganjil. Inilah offset, bilangan offset mana satu? Ni. Yang kosong ni, O1 ni. Cuba kita kira ni. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8, kita sesuai kira menggunakan kaedah trapezium lah. Kalau ganjil, kalau kita kira panjang ni, O ni, O1 sampai ni 8 kan. Kalau 8 ni maksudnya sesuai menggunakan trapezium. Tapi kalau ganjil, kita sesuai menggunakan hukum Simpson lah. Okay. Hukum Simpson menganggap sempadan sebagai akar parabola. Okey, itu beza dia lah. Kalau kaedah trapezium tadi, dia menganggap yang tadi lurus, iaitu parabola lah, dia parabola sikit lah. Okey. Okey, jadi kita tengok bagaimana untuk mengira menggunakan hukum Simpson, mengira luas menggunakan hukum Simpson ni. Jadi kalau kita tengok, dia punya offset ni ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 ni sesuai menggunakan kaedah Simpson lah. Sesuai lah, maksudnya tidak semestinya tak boleh kira, boleh kira, tapi dia punya ketepatannya akan berkurangan lah. Kalau dia ada 8, kita nak menggunakan kaedah Simpson pun boleh. Cuma ketepatannya akan berkurang. Itu saja. Itu maksud saya sesuai tadi. Bukannya tak boleh. Dia boleh kira. Cuma kurang tepat. Okay. Jadi untuk yang ni sama juga macam tadi lah. Sama je. Cuma dia formula kita, yang penting kita pandai menggunakan formula. Kalau untuk yang hukum Simpson ni, P bahagi 3. So, P ada 1, P tu apa dia? Sela dia lah, yang ni lah. Jarak ni, jarak sela ni. Potongan kita ni. Okay. Ini adalah P lah. Sama juga keadaannya, cuma formula berbeza sedikit. Okay. Jadi, yang ni ambil yang awal, campur dengan akhir, campur dengan 4, kali dengan yang genap. Ini genap. Ini genap. 4 kali dengan yang genap. Genap apa dia? O2, O4, O6. Dan 2 kali ganjil. Ini ganjil. Ganjil lah. Ganjil adalah O3 dan juga O5. Itu saja untuk formula Simpson. Okay, ada yang tak faham kat sini? Faham kan? Senang je ni. Kan? Itu kira luas. Untuk kira isi padu lebih kurang macam ni juga. Cuma nanti bezanya, kalau isi padu, kalau luas, dia punya basicnya adalah panjang. Panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar. Itu dia punya basic dia. Untuk mengira luas, kita kena ada dua nilai panjang lah. Panjang kali lebar. So, kita dapat meter square. Tapi kalau isi padu, kita perlu, asasnya adalah luas. Okay, luas. Asasnya adalah luas. Jadi, dia punya offset untuk isi padu dia dekat O1 ni adalah luas. O1 ni akan jadi, O1 dia akan jadi A lah. A1, A2 kat sini lah. Nanti, dia punya konsep sama, formula sama. Cuma, yang ini untuk kira luas, kita ambil panjang. Panjang offset. Tapi kalau nak kira isi padu, kita kena ambil luas. Kita kena ambil luas ni. Luas 1, luas 2, luas 3. Kita akan dapat keseluruhan. Nanti kita akan masuk lepas ni. Okey, cuma sekarang ni, fahamkan dahulu untuk yang luas. Okey, untuk kaedah mekanikal pula, so kita boleh menggunakan alat planimeter ni. Alat yang digunakan untuk menentukan luas bagi kawasan yang bersepadan tidak lurus, seperti kawasan tekungan air dan tasik. Okay, memberi anggaran luas dengan baik. So, ini adalah contoh alat planimeter lah. Okay, jadi kita tolak ni, kita akan dapatlah nilai panjang. Daripada panjang, kita boleh kira luas.
Ataupun dia boleh kira luas terus ni. Saya pun tak pernah guna ni. Dia punya alat ni kan. Okey. So kita pergi kepada gabungan di antara garisan lurus dan juga tidak lurus. Macam mana kita nak kira? Sekarang ni kita nak kira kawasan ini. Kita ada 4 kawasan. Itu kawasan yang pertama adalah segitiga ni. Segitiga ni. Kawasan kedua, segitiga ni. Kawasan pertama adalah ni, segitiga ini. Ini adalah kawasan yang pertama. Okey. Kawasan kedua adalah ini. Okey. Kawasan yang ketiga adalah lengkungan. Ni lengkungan ni lah. Lengkungan ni. Kawasan keempat adalah lengkungan ini. Okey. Jadi kita nak kiranya adalah luas mana? Luas yang, kalau kita tengok sini, garis lurus AD. Kita nak kira luas keseluruhan ayat ni. Saya lorek ni. Tidak termasuk luas 4 lah. Ditolak dengan 4 nanti. Okey. Yang ni kita tak nak. Yang ni kita tak nak. Yang 4 ni. Okey. Jadi, macam mana nak kira tu? Oh, ni dah ni. Dah buat punya. Okey, jadi kita nak kira luas yang mana? Yang ini ni. Kita nak kira luas ini. Kita nak buat, kita pergi pada contoh dia lah. Okey, jadi ini fahamkan betul-betul. Garisan AB garisan AB ni maksud, dan AB dia punya panjang kat sini lah. AB mana AB? A ke B panjangnya adalah 80.34. BC inilah panjang BC. ACD. Ini semua panjang kita boleh refer kat sini lah. Okey. Ini panjang dia. Panjang boleh refer dekat sini. Okey, titik. Ni titik A besar lah. A kecil. Maknanya dekat garisan ni lah. B, C, D, E, F. Okey. Rantaian dia kat sini start kosong ke A 10 ke B jadi 20. Kalau dia cakap rantaian ni maksudnya apa? Kalau dia cakap rantaian maksudnya dia adalah kumulatif lah. Dia kumulatif. Okey. Maksudnya A ke B, jarak A ke B ni 20 meter. Jarak A ke A kecil 10 meter. Maksudnya daripada sini ke sini. Tahu tak? Itu kita panggil rantaian. Kalau A ke F maksudnya daripada start pada A ni ke F. Macam tu. 60. Okey, itu adalah rantaian. Maksud rantaian. Jadi kalau kita tengok kat sini, berapakah dia punya P? Berapakah dia punya sela dia? P dia berapa? 10. 10 lah. 10 kan? Kenapa 10? Kita tengok beza dia kan? Beza kenaikan dia tu. 10 tolak 20, 10 kan? 20 tolak 30, 10. 10. Okey, betul, 10. So, P sama dengan 10. Okay, jarak offset. Jarak offset ni maksudnya tinggi dia lah. Kalau dekat titik A ni, kenapa kosong? Titik A ni kosong lah tingginya. Sebab dia rapat kat situ kan. Dekat titik A besar lah maksud saya. Titik A besar ni kosong. A kecil ni 2.4. 2.4 ni adalah tinggi ni lah. Tinggi ni. Ataupun dia panggil offset lah. Jarak offset ni. Okey, tinggi 2.4 B 3. C kosong balik. C dia kosong balik kat sini.
F pun kosong balik. F kosong. Okay, itu adalah offset. Jadi untuk kita kira luas keseluruhan, kita perlu dapatkan luas 1 campur dengan luas 2. Luas 1 mana ni? Luas segitiga ni lah. Luas segitiga 1 tadi campur dengan luas segitiga 2, campur dengan luas 3, tolak dengan luas 4. Macam tu. Boleh? So, kita kira satu persatu. Kita kira yang segitiga dahulu. Menggunakan formula segitiga tadi. Iaitu ni kan, yang ada S ni. Yang formula ni, punca kuasa ni. Kita menggunakan formula ni. Jadi, yang pertama sekali kita kira S dahulu. S ni adalah dia punya purata panjang sempadan. Iaitu panjang AB campur dengan BC campur dengan CA bahagi 2. AB berapa? 80.34. BC 75.5. CA 90.3. Campur semua ni bahagi 2. Okey. So kita dapatlah nilai S. Kat mana nak dapat 80.3 ni? Refer kat table ni lah. Ni kan 80.34 untuk AB. Sekarang kita nak kira yang pertama ni. Okey, segitiga pertama. Iaitu ni lah. Yang ni. Jadi segitiga pertama ni melibatkan sempadan A, B, lepas tu B, C dan juga BC dan juga A, C lah. AC. Okey. Jadi kita pakai nilai tu. Dia dah ada, kita ambil, dapatkan average, kemudian masukkan dalam formula luas. Masuklah kan. Punca kuasa S tadi 123.07. Okey. Kali dengan S tolak AB. S tolak AB dah dapat terus ni, buat ni 42.73. S tolak BC iaitu 47.57. S tolak CA 32.77. So kali, okey, punca kuasa dapatlah luas segitiga. Okey, faham tak luas segitiga ni? Senang kan? Masuk je formula tu. Saya tak perlu terang lebih detail lah. Kita apply saja. Kemudian kira luas segitiga yang kedua. Itu adalah segitiga pertama tadi kita kira. Kita kira luas segitiga yang kedua. Yang tu. Yang ni. Guna formula yang sama juga. Cari dia punya semi parameter ni. AC campur CD campur DA. Bagi 2 dapat 106.65. Dan masuk dalam formula ni, kita akan dapat luasnya adalah 1885.08 meter square. Okey, ini adalah garisan lurus kan. Luas yang ketiga ni dah masuk kepada garisan tidak lurus. So, jadi kita kira dahulu luas yang ketiga. Kita menggunakan kaedah trapezium. Kenapa kita guna kaedah trapezium? Sebab dia genap Dia punya bilangan offsetnya genap 1 2 3 4. 4 ni genap ni, jadi sesuai kita menggunakan kaedah apa? Kaedah trapezium Kalau ganjil, kita sesuai menggunakan kaedah Simpson tadi. Jadi kalau senang kita tengok P bagi 2. P tadi kita dapat 10 bagi dengan 2. Okey, O1. O1 kat mana? O1 dekat titik A ni kan. Kan kosong tingginya. Campur dengan O4. O4 ni pun kosong juga dekat titik C ni. Okey. Campur dengan 2 kali dengan yang selebihnya, iaitu kat dalam ni lah. Itu adalah kaedah trapezium, iaitu panjang offset A dan juga B ni. Offset A tadi 2.4 campur dengan offset B 3. So kita dapat 54.0 meter square. Faham tak faham ni? Ni kan tadi. Ni titik A kosong. Titik C. Tak, ni kosong. Titik A kosong, titik C pun kosong. Yang selebihnya adalah ni lah. 2.4 dan 3. Untuk luas segitiga, luas ni lah. Yang ni So kita dapat yang ni. Kemudian kita buat luas yang keempat pula. Okey, P tadi 10 bagi 2.
Okey, untuk yang pertama O1 ni mestilah kosong dekat C ni. Okey, O4 dia kosong juga dekat F. So tinggal selebihnya adalah di sini. Tengok dekat titik D dan juga E berapa? Okey, D dan juga E adalah 2.5 dan juga 2.8. Okey, sebab itulah jadi 2.5 campur 2.8 ni. 25 campur 28. So dapat 53.0 meter square. Okey, sekarang ni barulah kita akan kira luas keseluruhan. Iaitu luas 1, luas segitiga 1, campur luas segitiga 2, campur luas 3, tolak luas 4. Jadi kita dapat luas keseluruhan adalah 4749.25 meter square. Okey, faham tak faham? Boleh tak ni kan? Ada tak faham kat sini? Boleh? Faham. Senang kan? Okey, sekarang ni kita dah selesai untuk kita mengira luas. Okey. Tadi kita belajar garisan lurus. Jadi kita dah belajar dekat ukur terabas. Dan kita dah belajar menggunakan kaedah pengiraan untuk garisan tidak lurus iaitu trapezium dan juga kaedah Simpson. Dan ini kita just belajar teori sajalah. Okey, kemudian gabungan pun kita dah selesai tadi. Okey, kemudian kita pergi kepada isi padu pula. Tadi kita dah belajar kira luas. Dan sekarang ni macam mana nak kira isi padu? Seperti mana yang saya cakap pada awal tadi, untuk mengira isi padu, kita perlu mengetahui luas dahulu. Dia bergantung kepada luas. Okey, kerana contoh kita ada satu bongkah. Ada satu bongkah begini. Katakan bongkah itu tidak macam tu dia tidak sama. Okey, kalau sama kita kali dia panjang kali lebar kali tinggi kan, kalau macam ni. Kan, macam mana kita nak kira macam mana kita nak kira isi padu ini? Jadi kita perlu mengetahui luas. Ini luas permukaan ni. Kita buat potongan-potongan juga macam tadi. Kita potong ini pula. Ini adalah luas yang kedua. Potong lagi di sini. Dapat luas yang ketiga. Dan luas yang keempat hujung sekali. Okay. Kita ada A1, A2, A3, A4. Apa saja gitu. Okay, boleh padam tak? Ada A4. Okey. Ada tak dia punya nilai P? Ada kan? Ni nilai P-nya. Sela di antara sini ke sini ni. Adalah nilai P. Saya tak bawa pen saya lah. Okey, ni adalah dia punya sela P. Okey, jadi macam mana kita nak kira isi padu? Okay, isi padu menggunakan kaedah trapezium lah, sebab dia punya offsetnya genap kan. Sebab nilai A tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita pakai kaedah trapezium. Allah, apa jadi gitu. Apa formula trapezium? Isi padu sama dengan P per 2 kali dengan apa? Kali dengan A1 campur dengan A hujung iaitu A4. Okay. Campur dengan 2 kali dengan yang selebihnya iaitu A3, A2 campur dengan A3.
So, kita dapat isi padu bongkah ini. Faham tak faham? Faham tak faham? Boleh? Sebab itu saya cakap tadi, untuk mengira isi padu, asasnya adalah luas. Untuk mengira luas, asasnya adalah panjang. Panjang offset tadi. Panjang offset. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh lah. Pengiraan ini sebagai satu contoh lah. Iaitu, kita panggil ini kerata rentas lah. Kiraan isi padu dengan cara kerata rentas. Inilah kerata rentas tadi. Kerata rentas ataupun cross section lah. Kalau bahasa Inggeris ni cross section. Kalau kita potong tu kita akan nampak dia punya cross section dia tadi. Okey, jadi ini salah satu ini adalah salah satu kaedah kerata rentas. Dan yang kedua adalah menggunakan kaedah kontur. Macam mana kita ada garisan kontur, macam mana kita nak kira isi padu. Nanti kita akan belajar. Dan yang ketiga menggunakan kaedah titik. Kaedah titik. Ya. Ketegian titik. Ketegian titik ni kat mana kita boleh dapat? Dekat mana? Dekat plan tachymetry. Dengan ada plan tachymetry, kita boleh mengira isi padu kawasan pembinaan kita. Okey. Jadi kita ada 3 metod untuk mengira isi padu. Yang pertama menggunakan cross section, potongan-potongan cross section, menggunakan kaedah kontur dan menggunakan kaedah titik tinggi. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Kerata rentas dahulu. Okey, kira isi padu dengan menggunakan kerata rentas. So, dekat sini, basic fundamentalnya, kita perlu tahu mengira luas. Okay, luas sama ada dibatasi oleh garisan lurus ataupun tidak lurus. Okay, kerata rentas, contoh kita potong ni, kita dapat trapezium. Luas trapezium, kita pakai formula ni. Seperti mana yang pada awal kita belajar soal ini, luas untuk trapezium ni. Yang inilah. Luas H. Kita boleh pakailah formula ni untuk kira luas bentuk macam ni. Okey, H adalah yang ini. Okey, sama ada awak nak guna kaedah trapezium pun boleh. Ataupun ini adalah salah satu formula luas yang menggunakan ratio lah. 1/S. S ni dia punya ratio lah. Ratio pada slope di sini. Okey. Jadi kalau biasa dekat pembinaan kita akan menggunakan formula ratio macam ni sebab kita korek longkang tu bergantung kepada ratio 1/berapa kat sini kan. Jadi kita boleh pakai je formula ni. Okay, walaupun kita tak pernah jumpa tak apa. Jadi kena ingatlah formula luas untuk trapezium macam ni yang ada ratio ni. Kalau soalan tu bagi yang ada ratio ni, awak kena pakai formula ni. Kalau soalan tu dia tak bagi ratio, dia bagi H, dia bagi ni. Maknanya kita boleh pakai formula biasa lah. Formula trapezium tu. Biasa. Okey, H ni adalah dia punya kedalaman garisan tengah. B ni dia punya lebar tapak. S tu adalah kecerunan sisi. Dia punya ratio lah. Katakan 1/2. Itu dia punya ratio lah. Jadi kita masuk dalam formula, kita akan dapat luas. Okey, permukaan tanah tidak rata. Keratan melintang condong. Inilah. Dia tadi yang ini rata kan. Ini permukaan rata. Ini permukaan rata senang lah. Kita pakai formula ni. Kalau tak rata, kita pakai formula yang inilah luas ini. Okey, awak just masuk saja menggunakan formula ini masuk saja menggunakan formula. Okey, W1 ni adalah panjang daripada sini ke sini lah. Kira panjang ni awak guna formula ini. Okey, G ni apa dia? G tu adalah untuk kecerunan pada permukaan. Inilah kecerunan pada permukaan. S ni adalah kecerunan sisi lah. Yang ni. Kecerunan sisi. Kecerunan permukaan dia panggil G. Ground lah. Ground. S ni adalah sisi. Okay, W2 adalah panjang daripada sini ke sini. So, masukkan dalam formula ni, awak akan dapat luas bagi permukaan yang tidak rata ataupun melintang condong lah.
Macam ni. Okey, boleh. Pakai je formula ni. Okey. Kemudian katakan dia tengok contoh, dia bagi contoh ni. Katakan mempunyai keluasan rentas yang sama. Okey, iaitu lebar jalan B 16 meter, ketinggian di tengah garisan jalan H dia adalah 4 meter. Ni H 4 meter. Isi dia 1/2. Permukaan dia 1/12. Okey. Jadi kiralah dia ini. Potong dan juga tambah. Okey, dia kata mempunyai luas rata rentas yang sama. Jadi kita pakai yang ni, kita kira yang penambakan pun sama juga. Jadi kita kiralah yang potong ni. Sebab potong ni sama macam formula ni. Lagi mudah untuk kita ikut kan. Okey, jadi awak masuklah. Kita kiralah lebih satu dahulu. G tadi berapa? G 12. Okay, B dia 16. Okay, 12. 16 bagi 2. Campur dengan H 4. S 2. Okay, bahagi dengan G tolak S. Itu 12 tolak 2. Dapat 19.2. Untuk jarak W1 ni. Kemudian kira W2 pula. Masukkan. So awak dapat 13. Kemudian masuk dalam formula luas iaitu W1 kali W2 tolak dengan B bagi 2 kuasa 2 bagi S. So awak dapat ni 99.654 meter square. So ini masuk formula je. Okey. Rasa awak baca pun boleh faham. Jadi yang penting kena faham macam mana nak guna formula itu je. Okey, keratan rentas yang mengandungi potongan dan timbusan. Jadi yang ini dia ada dua kan. Keratan rentas ini 1/G. Dia ada yang ini perlu timbus, yang ini perlu digali. Okey. Jadi untuk yang ini kita boleh pakai formula inilah. Luas gali adalah W1 lah. Luas penimbusan adalah W2. Dekat gini lah, dekat timbus ni adalah dekat W2, gali adalah dekat W1. Jadi untuk kira luas penggalian, ini dia punya formula. Okey, kalau gali maknanya kita just masuk je lah kat sini G kali dengan B per 2 ni tolak dengan G kali dengan H. H berapa? Okey, H tu kat mana? H tu adalah daripada sini ke sini lah. H tu kat mana? Sudah. Kita tengok contoh lah. Kat mana H tu? Okey, tak apa. Tak complete dia punya contohnya. Ditunjuk formula je Jadi tak apa. Yang ni maybe tak masuk pada. Okey, jadi tak apa. Untuk H tu kita tak tahu kat mana kan. Kat mana tinggi H tu. Dia tunjuk H kat sini. Tapi kita tak dapat tahulah H tu kat mana. Saya rasa H tu adalah daripada sini ke sini lah. Daripada hujung ni ke starting ni. Dekat tengah-tengah ni. Itu adalah H lah. Ini adalah tinggi H. Okey. Okey, jadi tak apa. So yang ni formulanya macam tu lah. Awak masuk awak akan dapat luas untuk yang sebelah sini dan juga luas untuk yang sebelah sini. Okey, cuma dekat sini dia ada untuk M. Okey, untuk kat sini kan. Ni M. Ni adalah untuk yang inilah.
kecurungan dekat gali. Kalau S ni adalah untuk yang timbus. Dia pakai S lah. Ni M. Itu beza dia lah. Okey. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, kiraan isi padu bagi jenis keratan tersebut. Okey, kita boleh menggunakan formula trapezium seperti mana yang saya ajar tadi lah. Okey, isi padu sama dengan 1/2 kali dengan D. D tu dia punya depth lah. Ataupun P tadi, slur tadi kan. Dia punya slur lah ni. Masuk kat sini, A dan A2 adalah luas dua keratan rentas berjarak D. D tadi ni lah slur lah D tu. Cuma dekat formula ni, dekat sini dia panggil D. Kalau dekat luas dia panggil P. Okey. So ni jarak dia lah, distance lah. Distance. D itu adalah distance. Sama juga formulanya tadi. Sama juga macam formula luas. Cuma yang offset tadi, panjang offset kita gantikan dengan luas. Okey. 1/2 D/2 kali dengan A campur dengan A2. Okey, ini adalah untuk yang bagi ada 2 saja. Tapi kalau ada banyak, okey, jika luas kerata rentas yang banyak, okay, dipecahkan menjadi D. Menjadi, inilah macam tadi lah. Kita tengok contoh yang ini, formula ni. Okey, D/2 untuk kira isi padu, D/2, D adalah jarak di antara kerata rentas dengan kerata rentas. Okey, A yang pertama campur dengan A hujung. Okey, campur dengan 2 kali dengan A yang lebihnya. Tidak termasuk yang awal dan juga yang hujung. Okey. Faham ni? Faham tak faham ni? Saya cakap ni. Dia nampak ni A tolak AN tolak 1. Maksudnya sebelum hujung tadi lah. Okey. Okey, formula Simpson. Formula Simpson ni sesuai untuk ganjil lah. Dia punya kerata rentas yang mempunyai bilangan yang ganjil. Seperti ini ada ganjil lah. 1, 2, 3. Jadi kita boleh menggunakan Simpson lah. Kalau 4, kita buat potongan 4, kita boleh menggunakan kaedah formula trapezium. Jadi kalau tengok kat sini, D itu adalah jarak lah. Jarak di antara kerata rentas dengan kerata rentas. D/3. A adalah luas yang pertama ni. Campur dengan 4 kali dengan tengah. Tengah ni adalah genap lah. Genap. Genap kali dengan 4 kan. Kalau ganjil, kali dengan 2. Ni nampak ni. Genap kali dengan 4, ganjil kali dengan 2. Tapi ini sebab ni dia ada genap je, jadi 4 lah. 4 kali dengan M. Ni luas M. Okey, campur dengan B. B yang hujung lah. Okey, kita dapat lah luas ini. Tapi biasanya kita akan pakai formula ni lah. D bagi dengan 3 kali dengan A pertama campur dengan A terakhir. Campur dengan 4 kali dengan luas kerata rentas yang genap. Campur dengan 2 kali dengan luas keratan ganjil. So, kita dapatlah isi padu bongkah ini. Okey. So, faham yang tu? So, kita pergi contoh ni. Kita tengok contoh. Okey, kalau contoh kat sini dia tak bagi tinggi tengah ni. Tengah dia tak bagi tinggi kan. Macam mana kita nak kira luas trapezium ni? Okey, kita kira luas yang pertama. A, H, kali dengan B campur SH. Ini formula yang awal tadi. H yang untuk yang A ni adalah 3. So, 3 lah. B, 10. Campur dengan S. S tu dia punya keturunan sisi 1/1. Jadi 1 lah. 1 kali dengan 3. H tadi 3. Kita dapat luas yang pertama 39 meter kuasa 2. Okey, luas yang untuk B pula. Okey, B tingginya 5, H 5.
B 10 campur dengan S tadi, kecerunan dia 1 kali 5. Dapat 75. Untuk yang tengah ni, macam mana nak kira? Dia tak ada H. H tak ada. So, kita kena averagekan dia punya ketinggian untuk A dan juga B lah. Ketinggian A 3 meter campur dengan ketinggian B bagi 2, kita akan dapat yang tengah ni. Dapat yang tengah iaitu 4 meter. So, kita masuklah 4 meter. H sama 4 meter. B 10. S 1 kali 4 dapat 56. Jadi, masuk dalam formula Simpson lah sebab dia ganjil ni. Luas kerak terantas tadi ganjil. Ada 3. So, kita masuk dalam formula Simpson. Okey, 50 tu kena jarak dia 50. Dia bagi tahulah kat sini. Jarak keratan berjarak 100. 100 bagi 2 jadi 50 lah. Keseluruhan D ni 100. So, bagi 2 jadi dapat 50 50. Jadi 50 bagi 3 kali dengan luas yang pertama 39 campur dengan luas yang kedua 75 campur dengan 4 kali dengan ganjil. Ganjil tadi 56. Macam itulah. So, dapatlah 5633.3 meter cube. Okey. Okey, faham untuk yang ini? Untuk dipanggil apa ni? Kaedah apa ni? Formula Simpson lah dan juga trapezium tadi. Okey, kita pergi pada kaedah yang seterusnya iaitu mengira isi padu menggunakan garisan kontur. Oh, sama juga, senang je. Menggunakan garisan kontur. So, garisan kontur pun kita menggunakan hukum formula Simpson dan juga trapezium. Okay, saya rasa dah faham semua kan Simpson dan trapezium. Apa beza dah faham kan? Untuk kira luas macam mana, isi padu macam mana. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Sesuai untuk mengira isi padu yang sangat luas seperti takungan air, empangan tanah, longgakan tanah, buangan, isi padu bukit atau lurah dan sebagainya. Isi padu dikira dengan menggunakan luas ufuk yang terkandung oleh garisan kontur. Sela kontur, sela pugak akan membentuk jarak D. Untuk mendapatkan hasil kejituan yang tinggi, sela kontur D perlu antara 1 hingga 2 meter. Okay, jadi untuk dapatkan hasil yang mempunyai kejituan yang tinggi, sela kontur tadi di antara 1 hingga 2 meter. Okey. Okey, jadi kita tengok contoh ni. Senang je kan. Ni garisan kontur. Garisan kontur 190. Yang ni 188, 186, 184, 182. Kontur ini maksudnya ketinggian. Garisan ini mempunyai ketinggian 190 meter daripada aras bawah laut. Garisan yang kedua ini kita tengok daripada tepi lah. Kalau tengok pada atas dia akan jadi. Tengok pada atas dia nampak kontur macam ni kan. Macam ni. Nampak macam ni lah. Okey, ni tengok daripada tepi. Ni atas. Okey, ni maybe yang bawah sekali tadi adalah 182. Ini 184. Jadi dia tengok kat belah tepi lah. Kan? Okey. Jadi daripada garisan kontur ni kita boleh kira luas. Okey, contohnya luas untuk kontur 182. Kira luas. Luas ni garisan. Kira luas. Dengan menggunakan kaedah. Kali ini biasa di atas peta kita akan menggunakan planimeter lah. Kita cakap dapat terus luas. Katakan 182 ni luasnya adalah ni 3150 meter square. 184, garisan 184 luasnya adalah 2460 meter square. 186 luasnya ini. 188 luasnya ini. 190 luasnya ini. Ok,
Okey, biasa kalau soalan macam ni, soalan untuk garisan kontur ni kita dah bagi siap-siap lah luas. Tak ada lagi lah soalan yang masuk suruh kira luas. Kecuali awak ada alat lah. Tapi biasa kita bagilah luasnya. Semua awak kena kira isi padu. Okey, ni kontur. Okey, kontur dia punya nak dapatkan D dia berapa? Sini daripada sini. Ataupun dia punya sela ni. Sela kontur berapa ni? Kat sini. Berdasar kepada nombor ni kita boleh dapat berapa selanya? Hello? Berapa sela kontur? Gimana semua ni? Takkan tak tahu, senang je tu. Sela kontur berapa tu? Dua. Okey, 2 Okey, 2 betul lah kan? 182 tolak dengan 184 kita dapat 2. Itu adalah dia punya sela lah. 188 tolak dengan 190 dapat 2 lah. Jadi D tu 2. Jadi macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Kita boleh menggunakan kaedah apa ni? Kaedah apa yang sepatutnya? Berapa dia punya selanya tu? Ada berapa? Ada berapa luas? Tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ganjil. Ganjil kita guna apa? Guna kaedah Simpson. Tapi kat sini dia guna trapezium. Tak apalah. Kita pakailah. Tidak semestinya dia tak ganjil tak boleh guna. Boleh sebenarnya. Cuma ketepatannya akan berbeza lah. Okey, jadi D tadi kita dapat 2. Okay, D 2. So kita masuk ke dalam formula trapezium. 2 bagi 2. Okey, luas yang pertama adalah ni. 3, 150. Luas yang terakhir adalah 2, 10. Campur dengan 2 kali dengan jumlah luas ini. 2 kali dengan 8, 40 campur 1630 campur 2460. So dapatlah isi padu bukit ini. Bukit yang dibatasi oleh garisan kontur. Okey, cuba kita menggunakan kaedah Simpson pula. Simpson pula, jadi D tadi 2 bagi dengan 3. A1 dia adalah 3, 3150. A hujung dia adalah 210. Campur dengan 4 kali. 4 ni kali dengan apa? Genap. Genap mana? 2 lah. Iaitu 2460. Dan juga A4 iaitu 840. Campur dengan 2 kali ganjil. Ganjil A3 iaitu 1630. Itu dapat isi padunya 13,213.3. Nampak ada perbezaan dekat situ. Di antara kaedah trapezium dan juga kaedah Simpson. Jadi yang lebih tepat adalah kita menggunakan kaedah Simpson sebab nilai, sebab bilangan luas itu adalah ganjil lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil ya. Okey, faham itu untuk kontur? Boleh ke tak boleh? Kontur ni senang kan? Ini saya rasa kalau masuk ni buat soalan ni dulu sebab dia senang Okey. Garisan kerata rentas kita dah belajar, garisan kontur pun kita dah belajar, dan yang terakhir kali adalah kaedah titik ketinggian ketinggian titik. Okey, ini last sana. Okey, ketinggian titik kita ada 2 cara, iaitu segi 4 dan juga segi 3. Mudah aja ini. Perhatikan betul. Okey. Kita nak habis dah ni. Okey, untuk kelas yang terakhir kot ini. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada kiraan isi padu dengan cara ketinggian titik. Okey, tak faham? Tanya Okey, kita tengok kat sini kegunaan yang ketara ialah
untuk mendapatkan isi padu korekan yang dalam dan besar seperti tingkat bawah tanah, tangki-tangki bawah tanah, tapak-tapak bangunan. Jadi itu adalah kegunaan untuk kiraan isi padu menggunakan kaedah titik. Okay, aras tapak atau bentukan dan aras tanah mestilah ditentukan terlebih dahulu pada titik-titik gerik yang dibuat di kawasan di mana korekan hendak dibuat. Maksudnya kita kena ada plan tachymetry dululah, baru kita boleh kira isi padu pengerekan di kawasan tersebut. Okey, isi padu sama dengan luas tapak ataupun luas kawasan kali tinggi, purata ataupun kedalaman. Dua kaedah untuk mengira isi padu, iaitu segitiga dan juga segi empat. Okey, kita terus pergi kepada contoh dia lah. Kita gerak ni. Okey. Kita pergi kepada kaedah segi empat. Mudah saja tapi kena faham lah. Kena faham dalam kelas ni. Kalau awak tak faham dalam kelas ni, awak nak study sendiri awak tak faham. Sebab dekat situ dia tak beritahu cara dia. Dia cuma just tulis sikit-sikit. Okey, kita nak kira luas kawasan di sinilah, iaitu 12.5 kali 2 berapa? Luas ni 12.5 kali 2 25. Panjang ini adalah 25 kali 30. Okey, 25 kali ni adalah 25 meter lah. Kali dengan 30 meter. Kita nak kira isi padu. Isi padu lah. Kawasan sinilah. Okey. Lukis grid pada tapak. Itu step dia lah. Yang pertama kita lukis grid pada tapak. Tinggi titik di setiap persilangan grid dapat dari ukur aras. Ukur aras lah. Ukur aras atau tachymetry lah. Okey, contoh dia. Contoh, jaruan menunjukkan bacaan aras laras setiap titik dan aras laras penggalian adalah 10 meter. Kira purata dalam penggalian dan isi padu. Okey. Jadi titik ni dia ada aras laras dekat titik A ni, tingginya adalah 13.15. Tinggi dia lah aras laras. Okey, B ni 13.70. C ni 14.33. Inilah ketinggian setiap titik ni mempunyai titik tinggi. Okey. Kemudian dekat kawasan tu dia nak gali 10 meter. Okey, 10 meter dia nak buat penggalian lah, ataupun dia nak potong 10 meter. Tinggi sebenar adalah 13.15. Kemudian dia nak gali sebanyak 10 meter. Jadi berapakah dalam gali, iaitu 13.15 tolak dengan 10 dapat dalam gali. Gitulah maksudnya, beginilah tanah ni. Tanah ni tingginya adalah 13.15 meter. Tinggi tanah tu. Lepas tu dia nak gali pada aras 10 meter. 10 meter. Jadi ini dia akan dipotong kat situ lah. Ni akan dipotong. Katakan dekat titik ni kat sini. Dia akan potong sebanyak ni lah. Ni. Jadi berapakah tinggi ni? Tinggi ni 10 tolak 13.15, iaitu dapat 3.15 meter. Ini adalah dalam gali. Ni dalam gali ni. Dia buat satu-satulah, setiap titik dia akan tolak. Okay, 13.7 tolak 10 dapat ni. Okey, dalam gali sama dengan aras laras titik tolak dengan aras laras gali. So, kita akan dapat berapakah kedalaman yang perlu digali pada titik tersebut. Okey, bilangan ni
macam mana kita nak tahu bilangan? Ini perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul macam mana kita nak tentukan bilangan. Biasanya dekat soalan kita akan letaklah ketinggian setiap titik ni. Ini berapa tinggi, ini berapa tinggi, ini berapa tinggi, berapa tinggi. Bagi dia punya jarak, interval semua. Lepas tu kita minta lah arah selaras penggalian kita nak 10. Kira dia punya isi padu. Macam nak buat? So awak kena buat table macam ni. Awak kena ingat table ni. Awak kena ingat table ini. Yang pertama nombor titik, yang kedua arah selaras, yang tiga arah selaras gali, yang seterusnya adalah dalam gali bilangan dan juga N kali X. Okey, katakan awak dah buat table ni, dah isi yang mana yang maklumat yang ada, awak tulis lah. A ni berapa titik yang tulis? Yang titik A. Titik B tulis. Dalam gali ni semua sama lah 10. Lepas tu kira lah ni kan. Untuk dalam gali sama dengan arah selaras titik tolak dengan arah selaras gali. Okey, bilangan ni. Macam mana nak tentukan bilangan ni? Nampak ada tanda error. Kan? Ada tunjuk anak panah kat sini ni. Ini penting. Macam mana nak tentukan ni bilangan ni? 1, 2, 4 tu macam mana? Okey, perhatikan betul-betul. Okey, kita tengok dekat titik A. Titik A ni, titik A kat sini. Okey, ada berapa petak di titik A yang terlibat? Satu petak je kan, betul? Ni je kan? Sebab tu dia tulis 1. Okey, dekat titik B ada berapa petak yang kena pada titik B, iaitu petak sebelah sini dan juga sebelah sini. 2 lah. 2. Nampak? Titik C ada berapa? 1 saja kotak. 1 lah. Titik D. D ada berapa? 2 lah. Sebelah sini dan sebelah sini. Yang dekat, yang berhampiran dengan titik D tu. Ada 2. Jadi 2. Okey, titik E ada berapa? Titik E. Dia ada 1, 2, 3, 4. Nampak? 4 lah. Itu cara dia. Okey, titik F. F ada berapa? 1, 2. 2 lah titik F tu. Titik G ada 1 je. Titik H ada 2. Titik J ada 1. Okey. Itu adalah cara untuk kita menentukan bilangan ni. Okey, siapa yang tak faham ni kat sini? Bilangan ni. Okey, dah tentukan bilangan. Lepas tu awak N kali dengan X. Okey, 1 kali 3.15 dapat yang ini. So, awak kalikan dapat ini. Kemudian jumlahkan nilai N. Jumlahkan nilai N kali X. Kemudian kita akan calculate dekat bawah. Okey, purata dalam penggalian sama dengan 73.94 bahagikan dengan bilangan dia, iaitu 16. So, awak akan dapat purata penggalian. Kedalaman lah. Dalam gali tu puratanya lebih kurang 4.62. Apabila awak dah dapat dia punya dalam, kalikan dengan luas. Luas kawasan berapa? Iaitu, ini luas kawasan ni. Ini 30 kali dengan, ini berapa? 25. Luas kali dalam, dapatlah isi padu. 30 kali 25 kali dengan average kedalaman. So, kita akan dapat luasan isi padu di untuk kawasan, untuk pengorekan. Untuk penggalian tadi. Okey. Maknanya untuk yang nak gali tadi, kita akan dapat tanah yang perlu dibuang sebanyak 3,465.9 meter cube. Okey, faham tak faham? Okey, faham So, kita pergi pada seterusnya. Kaedah segitiga pula. Sama juga. Sama macam tadi. Cuma, yang tadi ini segi 4. Ini segi 4 kan? Yang ini segitiga. So, dia ada segitiga lah. Dia buat segitiga. Ni ada satu garisan dekat sini. Segitiga. Sama juga. Cuma dia lagi banyak bilangan dia. So, contoh dia kat sini. So, kita buat table yang sama juga. Nombor titik, arah selaras titik, arah selaras gali, dalam gali, bilangan dan ini. Cuma sekarang ni,
Saya rasa dalam kali ni saya tak perlu terangkan, dah tahu. Cuma yang saya perlu terangkan adalah bilangan ni. Macam mana nak kira bilangan ni? Sama macam tadi juga. Okey. Perhatikan betul-betul ni. Perhatikan betul-betul. Titik A yang pertama. Kita start dengan titik A. Titik A ni berapakah segitiga yang terlibat? Satu je kan? Satu lah. Okay, titik B ada berapa segitiga yang terlibat? Kira? 1, 2, 3. Sebab tu dia 3. Okey, titik C 1, 2. Titik D 1, 2, 3. Titik E ada banyak, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu 6. Okey, saya rasa faham kot. Itu saja. Yang lain, setiap lain sama macam tadi. Dia jumlahkan nilai N. Jumlahkan nilai N kali X. Dia dapatkan dia punya purata dalam penggalian. Iaitu N kali X. Tadi jumlah N kali X bahagikan dengan bilangan tadi. 24 dapat 4.66 meter. Dan kita kali dengan luas kawasan. Iaitu 30 kali dengan 25. Kali dengan dalam. So kita akan dapat isi padu dalam penggalian. Okey, faham? Faham tak faham? Dah habis dah? Faham tak faham ni? Ada tak ada ni? Faham. Faham kan? Senang kan? Segi 3, segi 4 macam tu je. Cuma yang kat sini kalau awak baca nota, awak boleh faham. Cuma yang bilangan ni maybe awak tak akan faham lah macam nak kira. So saya dah ajar tadi macam mana nak kira N ni. Okay, so saya rasa awak boleh faham lah. Okey, jadi dah habis kita punya pembelajaran kita pada pagi ni. Okey, cuma saya nak awak study sendirilah. Untuk contoh ni awak study sendiri. Dekat contoh ni. Study sendirilah Saya tak perlu ajar lah kot. Saya dah ajar tadi kat atas. So yang ini untuk awak supaya mantap lagi awak punya pemahaman. Okey, tengok contoh ni dah awak belajar lah. Okey, dengan bantuan yang saya ajar tadi, awak boleh faham lah. Awak boleh study untuk contoh yang saya bagi di sini. Okey, jadi untuk hari ni setakat ni saja. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.